Kita sampai pada ayat di bawah tu, baris 4 daripada bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilaik. Kami, Tuhan kata, kami terlebih tahu dengan barang yang memberi dengar mereka itu dengan dia ketika dengar mereka itu akan bacaan engkau, yakni musyrikin Makkah. Apabila dengar Nabi SAW baca Quran, mereka akan mengolok-olokkan Nabi, yakni ketika mereka itu dengar bacaan Quran. Ni ayat ni nak bagi tahu dekat kita apa? Allah habaq dekat Nabi. Allah kata Muhammad nak bagi tahu, ada sebahagian daripada kafir musyrikin Makkah. Indonesia tak bagi panggil kafir dah. Indonesia, Persatuan Ulama mereka kata jangan panggil kafir dekat orang bukan Islam, kerana bunyi itu kasar. Kita panggil apa? Panggil unbelievers. Unbelievers ni maksudnya apa? Golongan yang tak percaya. Kafir lah tu, kan? Macam kata jangan panggil babi, kasar sangat. Panggil apa? Panggil khinzir. Babi lah tu, babi lah, kan? Jangan kata bodoh, kata hang bodoh, rasa sampai ke hati, sampai ke tulang hitam. Tahang ni jahil, rasa lega sikit dengar. Itu saja, tak ada apa. Tapi nak abang Indonesia buat satu keputusan dalam kalangan mereka, larang sebut perkataan itu. Tapi Quran sebut kafir kepada orang yang tidak Islam. Nah, baik, firman Allah, nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilaik. Allah bagi tahu kat Nabi Muhammad, Muhammad nak bagi tahu, kafir musyrikin Makkah ni, depa ni dengar kamu baca Quran bukan kerana nak dengar ayat Quran tu, tapi depa dengar kerana nak memperolok-olokkan kamu. Sebahagiannya macam tu. Dalam ramai-ramai itu ada yang dengar masuk dalam hati dia. Tapi ada sebahagian lagi daripada awal dia main tu bukan kerana dia nak dengar, bukan kerana dia nak cari kebenaran, tetapi dia main tu dia nak cari tang mana boleh duk pulih balik. Zaman hari ni pun ada. Dia pergi attend majlis ilmu dan sebagainya, dia duduk tu, dia duduk nak cari kesalahan orang yang bercakap. Dia nak cari. Esok dia ulah balik di kedai kopi, di pejabat, di mana dia ulah balik dengan tujuan nak condemn hak dia dengar semalam. Perangai ini adalah perangai kafir musyrikin Makkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Baik. Firman Allah, wa idhum najwa. Lagi yang kedua Tuhan habaq dekat Nabi. Dia kata dan tiada mereka itu berbisik-bisik antara mereka itu. Depa ni bukan saja mai dengar, bukan nak cari kebenaran, bukan nak dengar, nak cari apa yang Nabi habaq, kok-kok benda kita boleh ambil manfaat dah. Tapi dia mai tu, dia nak cari, dia nak buat modal apa yang Nabi kata untuk nak hantam Nabi balik. Bahkan najwa. Najwa ni maksud dia apa? Nak gosip, berbisik-bisik. Lepas itu pergi bercakap sana, pergi bercakap sini, burukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati tak cantik daripada awal, tak cantik. Begitu. Baik. Firman Allah, idh yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Ini di antara yang mereka kata. Ketika berkata-kata oleh segala orang yang kafir itu, berbisik-bisik, bergosip mereka itu, tiada kamu ikut. Dia pergi kata dekat orang-orang ada dengar Nabi cakap ni. Ni dia kata hampa ni sebenarnya dia ikut Muhammad ni, tidaklah hampa ikut melainkan lelaki yang kena sihir. Lepas tu hampa duk dengar Muhammad ni dalam Quran kata rajulan mashhura. Dia kata ni orang yang kena sihir. Muhammad ni tak betul. Dia ni orang kena sihir. Bahkan dia nak sihirkan hampa pula. So hati-hati bila dengar Muhammad, dia kata. Tiada tertentuan cakapnya. Dia kata ni Muhammad ni cakap hang fikir akal hang lah. Dia duk cakap, dia duk kata Tuhan, dia duk kata ni ada malaikat duk tulis. Ini semua merepek. Dia kata. Muhammad cakap benda tak boleh tunjuk bukti. Hampa nak percaya ke? Hidup cucuk orang dalam masyarakat. Muhammad kata apa kan? Muhammad kata di kiri kanan hampa ada Raqib dan
Atid. Hang percaya ke benda ni? Dia kata. Hang pernah nampak ke raqib tu? Hang pernah nampak ke Atid ni? Pernah ke? Tak pernah. Dah tu hang percaya apa benda? Dia pergi duduk tu. Dia provoke orang yang duduk dengar ni pun dia pun bergoyang juga. Ish. Biar betul Imam Muhammad kata lagu tu sungguh. Duk cerita pasal malaikat, benda tak nampak. Semua benda duk bercakap dosa pahala, tak nampak. Duk cerita esok ada syurga neraka, benda tak nampak. Dia kata Muhammad ni, dia sendiri tu pun kena sihir. Dia cakap pun tak ketahuan. Hampa pergi percaya dia. Hampa lah bodoh, bukan dia bodoh. Hampa bodoh. Duk bagi. Tuan-tuan, ada tak ada orang macam ni dalam masyarakat? Ada, tuan-tuan. Daripada zaman Nabi SAW sampai hari ini ada benda-benda yang macam ni. Baik. Tuan-tuan, cuba kita tengok dalam surah Yasin. Kita duk baca Yasin selalu. Apa Tuhan kata? Satu ayat Tuhan kata, ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tu kita duk baca tu, Yasin tu. Apa maksud ayat tu? Ya hasratan 'alal 'ibad. Tuhan kata, besar sungguhlah sesalan ke atas hamba-hamba yang engkar itu. Orang yang tak percaya Quran, orang yang tak percaya hadis Nabi ni, menyesal besar mereka di hari akhirat esok. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Depa ni, apa juga yang dibawa oleh Nabi kepada depa, depa buat yastahzi'un. Depa buat main-main. Depa buat olok-olok. Dia dengar ayat Quran pun dia query, dia question, dia pertikai, dia dengar hadis Nabi, lagi dia pertikai. Dia memperolok-olokkan Allah dan Nabi SAW. Allah sebut dalam surah Yasin, hak kita duk baca ni, ya hasratan 'alal 'ibad. Allahu Akbar. Betapa besarnya sesalan ke atas orang-orang ni di hari akhirat esok. Esok dia menyesal kerana dia buat main-main dengan Quran hadis ni, dia menyesal di hari akhirat esok. Dalam surah Yasin Allah sebut benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu, dia kata unzur kaifa darabu lakal amsal. Lihat olehmu wahai Muhammad, betapa perbuat mereka itu terhadap engkau. Mereka kata engkau kena sihir. Mereka kata engkau tuk nujum. Mereka kata engkau itu syair. Syair maksudnya apa? Penyair. Fadhallu fala yastati'una sabila. Maka sesatlah mereka yang tak percaya kepada Nabi itu, sesat daripada jalan hidayah. Maka tiada kuasa mereka itu akan dapat jalan agama Islam yang sebenar. Sesat orang yang tolak Nabi SAW. Tuan-tuan, apakah yang orang-orang kafir daripada dulu sampai lah tak buat dekat Nabi? Apa? Tohmahan ke atas ni, tuan-tuan. Hari ni berapa Rabiul Awal? 6 ke? 7 Rabiul Awal. Itulah kita. Bila tanya hari ni berapa hari bulan, dan abang 4 hari bulan November. Bila tanya hari ni berapa Rabiul Awal, mulut mumi tak suara tak keluar. Betul nak abang tak wani. 7 ke 8 ke 9 ke apa? Betul apa? 7 Rabiul Awal. Rabiul Awal ni bulan apa, tuan-tuan? Bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi beranak betul-betul? Bila? Tidak ada yang muktamad. Popular kata 12 Rabiul Awal. Tapi di kalangan pengkaji sirah dan juga ahli falak, mereka kira balik, mereka ghostan balik, nak cari actual date, bila betul-betul Nabi beranak ni, bila betul-betul. Kebanyakan kata 9 Rabiul Awal. Kebanyakan berdasarkan kepada kajian mereka yang bersungguh-sungguh. Mereka ghostan balik, mereka ambil kira ni segala ilmu falak ni, ghostan balik. Dia nak pergi 9 tu lebih tepat. Baik. Bila wafat Nabi? Sebahagian besar pengkaji kata 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Dan sebahagian kata 13, ada kata 19 Rabiul Awal. Tapi 12 itu
Ramai yang kata kewafatan Nabi 12 Rabiul Awal. Okey. Jadi macam mana ni? Kita sambut 12 Rabiul Awal ni, seronok Nabi beranak mai ke seronok Nabi wafat? Ada orang fikir sia macam tu. Kita dengar naik semua. Baik, jawapan dia apa dia tuan-tuan? Tarikh tak penting. Yang penting apa yang Nabi bawa. Bukan isu kita nak pergi duk bertengkar tarikh 9, 12, 19. It's not the issue. Isunya apa dia? Apa Nabi bawa tu kita nak bagi hidup dalam masyarakat. Tarikh ni angka aja. Nabi beranak lah bila pun 9 ke, 12 ke, berapa ke. Nabi wafat 12 ke, 19. Itu semua bukan penting pun. Yang pentingnya ialah apa? Hak Nabi bawa amai ni. Quran yang Nabi bawa amai, hadis Nabi yang Nabi pesan tinggal kat kita ni. Hak ni hak kita nak ambil. Baik. Boleh tak boleh kita jadikan Rabiul Awal ni sebagai bulan untuk kita lebih lagi nak ingat kepada Nabi? Boleh. Tak ada masalah. Bersempenakan kepada bulan kelahiran dan kewafatan Nabi ini, kita lebih lagi nak ingatkan balik diri kita kepada kekasih Allah dan kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ditahmah, yang difitnah, yang dikecam, yang dibuat macam-macam oleh musuh Islam ni. Kalau hari ni, dulu Nabi dituduh ahli sihir, Nabi dituduh orang gila, Nabi dituduh sebagai pemecah belah masyarakat, Nabi dituduh sebagai penyair, Nabi reka Quran dan sebagainya. Itu tuduhan dulu. Hari ni apa dia? Nabi terus dihantam. Sampai hari ni Nabi Muhammad ni terus dihantam melalui lisan, melalui ucapan ceramah. Nabi dihantam melalui tulisan. Orang buat buku bantai Nabi Muhammad. Nabi dikecam, dihina dengan lukisan, buat karikatur, tunjukkan Nabi ni dengan rupa yang mengaibkan. Orang lebih lagi buat filem untuk nak rosakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun dah Nabi tak ada. Dendam dekat Nabi sampai hari ni ada lagi. Saya hitam TV lagi. Dia buat filem tajuk dia Fitnah. F-I-T-N-A, Fitnah. Boleh masuk YouTube tengok. Macam mana dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia buat filem Innocence of Muslim. Dalam filem Innocence of Muslim itu, Nabi digambarkan satu orang yang bloodthirsty, pembunuh yang mabuk darah. Ini dahsyat. Nabi digambarkan satu orang yang gila seks. Dia besar-besarkan cerita Nabi menikah dengan Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun. Dia bergambarkan dalam tu Nabi ni satu orang yang pedofilia. Apa dia ni? Seks kanak-kanak. Bukan sahaja gila seks dengan perempuan, dia kata Muhammad yang diikuti oleh orang Islam ni adalah satu orang yang pedofilia. Dia ni satu orang yang gila seks dengan kanak-kanak. Dengan perempuan, dia gambarkan Nabi ni isteri sampai berbelah-belah orang. Sedangkan dia bagi tahu dekat orang yang ikut dia, hampa takat 4 aja, tapi dia pederai pergi sampai belah orang. Dia berkata, tak nampak lagi kah Muhammad ni? Awak yang hampa buta. Dia kata hampa duk ikut lagi dia ni. Depa bara, tuan-tuan, bara atau bara. Depa bara dekat Nabi ni, depa bara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan ni pasal bulan Maulid ni, Rabiul Awal ni. Sedangkan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, bukan Islam mula, tetapi Islam di-attack, Islam diserang, Islam mempertahankan diri daripada serangan. Macam mana hampa kata Islam ini mabuk darah? Untuk baca sejarah perang Badar, baca sejarah perang Uhud. Kita pergi umrah, kita pergi ziarah Uhud. Orang duk terang kat kita ini Jabal Rummah. Di sinilah syuhada dikebumikan. Kejadian perang itu bukan Islam mula, tetapi Islam diserang. Islam mempertahankan diri. Tiba-tiba kita dituduh. Orang Islam dituduh sebagai mabuk darah. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian.
Dia berkata Nabi gila seks. Pasal isteri sampai berbelah-belah orang. Kebanyakan isteri Nabi itu janda. Ada sebahagian menikah dengan Nabi, umur dah cukup tua. Kalau satu orang gila seks, dia tak pergi cari orang tua-tua ni. Tapi dituduh, Nabi dituduh, tidak ada orang bangun membela Nabi. Nabi kahwin pula atas perintah Allah. Di sana ada hadis dan ayat Quran yang menceritakan Allah suruh Nabi kahwin. Dan satu benda yang orang terlepas pandang, apa dia? Nabi menikah ni semua ni sebelum turun ayat 3 surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala sebut fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Turun ayat tu. Menikahlah 2, 3, 4. Tapi kalau hang takut tak boleh berlaku adil, Allah kata satu cukup. Nabi menikah tu semua sebelum turun ayat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi orang terus tohmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orientalis barat punya mendidih dengan Islam dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidih. Allah Subhanahu wa taala Quran sebut apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hampa rancanglah macam-macam cara untuk nak penjahanam Islam, untuk nak pelingkup Islam, tapi Allah ada rancangan dia. Perancangan Allah itulah yang sebaik-baiknya. Tuhan buat apa? Tuhan buat keluar mai di kalangan orientalis Islam yang hebat, yang ada nama, tiba-tiba mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah dengar satu nama Michael H. Hart? Balik saya Google lah, zaman dah boleh cari maklumat ni semua. Michael H. Hart, dia American, dia orang Amerika. Dia ni by profession, dia ni lawyer. Dia ni satu orang lawyer. Tapi bidang dia yang dia duk main ni apa dia? Satu, dia suka buat kajian tentang history, tentang sejarah. Bidang dia apa dia? Dia ni bidang dia di antaranya adalah astronomi. Bidang dia. Dan dia pakar dalam mathematics. Dia pakar dalam physics. Ni orang hebat ni. Dan dia juga seorang author. Dia penulis. Tulis banyak buku. Dia come out dengan satu buku, The 100. Tuan-tuan boleh tengok. Cukup popular benda ni. The 100, a ranking of the most influential persons in history. Dia buat keluar buku. Buku ni nipis saja, tetapi best seller, berebut orang beli. Dia ambil 100 nama-nama besar dunia. Daripada zaman Tok Nadok dulu ni, dia ambil, dia kaji tiap-tiap seorang, dia kaji. Dia cerita kehebatan mereka ni. Dia cerita tentang Newton. Tuan-tuan pernah dengar nama Newton? Tak dengar, malah ni dengar, angguk pergi. Dia cerita tentang Jesus Christ, Nabi Isa. Dia cerita tentang Gautama Buddha. Dia cerita tentang Confucius. Dia cerita tentang Christopher Columbus. Dia cerita tentang Albert Einstein. Ini nama-nama besar. Dia cerita tentang Picasso. Kan? Angguk pi lah. Kan? Ini nama-nama besar yang ada dalam dunia ni. Yang kata Michael H. Hart ni, dia kaji tiap-tiap seorang ni. 100 nama dia kaji. Dia ambil masa bertahun untuk nak buat benda ni. Tuan-tuan, apa sudah jadi? Akhirnya, dia susun ikut ranking. Dia bubuh nombor 1, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah kata wa makaru wa makarallah. Hampa duk buat macam-macam perancangan nak penjahanam Nabi, nak penjahanam Islam. Dia hantar mai satu orang yang hampa respectnya. Dia ni pergi kata Muhammad number 1. Dan ditulis apa? Dia kata he put Muhammad in the top place. Dia pun buat satu Muhammad, dia kata. Dia bagi pula satu remark ni yang kata Michael H. Hart ni. Dia remark pula, dia tulis itu, dia kata my choice of Muhammad to
to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers. Dia kata, ni aku letak Muhammad di nombor 1 ni, ramai orang hak duk baca ni nanti terkejut, dia kata. And may be questioned by others. Dan mungkin hak aku tulis ni akan ada orang objek, persoalkan, betul ke hang bubuh Muhammad nombor 1? Biar betul, hang kaji bagi, mesti ada orang akan tak puas hati, dia kata. But, dia kata, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious, secular level. Dia kata, tapi Muhammad tetap, aku kata, dia adalah satu orang yang memang berjaya dari segi agama dan juga dunia. Dia pertahankan, hampa katalah apapun, dia kata dia bukan suka tulis, tetapi apa yang dia dapat daripada kajian dia, Muhammad is number 1. Siapa punya kerja ni, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala punya kerja. Orang kita tu maksud dia apa? Orang Melayu. Alah, sakit kepala, tuan-tuan. Bila kita buat main macam ni punya cerita, dia tak puas hati. Tak apa hal dengan Ustaz Samsuri ni, duk buat main kajian-kajian kapiah ni semua. Saya ceramah di Masjid Seberang Jaya, saya cerita tentang ranking negara-negara Islam. Dia tak puas hati. Dia suruh satu ustaz, yang tak puas hati dia pun ustaz juga. Dia suruh wakil daripada satu ustaz abang kat saya. Kata, apalah Ustaz Samsuri ni, piduk up nama profesor apa yang saya sebut tu, yang pergi bubuh ranking negara Islam tu, dia kata dia tu Syiah, dia kata. Betul lah dia pensyarah universiti, tapi dia Syiah. Dia duk letak ranking semua negara bukan Islam di ranking nombor 1. Hak negara Islam duk di bawah, dia Syiah, dia saja nak berjatuh. Yang Samsuri ni pula pergi duk bawa benda ni. Ya Allah, tuan-tuan, apa yang kau tu kaji betul, dia nilai dari segi apa? Dari segi negara Islam ni kotong. Dia bandingkan dengan New Zealand, dia banding dengan Ireland. Negeri itu bersih, walaupun bukan negeri orang Islam, bersih. Dia tak boleh terima. Dia mental block, dia tak boleh terima orang tegung keburukan ni, dia tak boleh terima, dia pergi marah orang hampir abang benda ni. Ni hal ni, esok dia panti, suruh ustaz tu abang pula kat saya. Michael H. Hart ni siapa? Bukan orang Islam, itu orientalis. Hang dah tahu dia orientalis, hang pula habang kat orang kata dia orientalis, lepas tu hang pergi duk promote nama dia. No, kita nak habang kata apa? Michael H. Hart akhirnya letak Nabi di nombor 1. Pasal apa? Pasal itulah sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam who was supremely successful on both the religious and secular level. Nabi Muhammad ni, hang tengok dari sudut agama pun dia nombor 1, hang tengok dari sudut dunia pun dia nombor 1. Maka dia tulis hasil daripada kajian dia. Dia tulis. Kita kena dengar, pasal mereka buat kajian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu orang putih. Dia American. Ada seorang ni pula, Profesor Ramakrishna Rao. Hak ni lagi depan bawah. Dia bawa main Ramakrishna apa pula. Tapi kita nak habang kata dia ni, Profesor Ramakrishna Rao ni, dia beranak tahun 1932. Dia orang India. Di negeri India, di negara India. Dia psychologist. Dia seorang philosopher. Dia researcher. Dia lecturer. Dia ni orang well educated. Sampai dia jadi pensyarah di University Andhra di India. Kemudian dia migrate daripada India, dia pergi ke US, dia jadi pensyarah di University of Chicago. Kemudian India panggil dia balik mai, dia jadi Vice Chancellor di Andhra University. Dia bagi lecture ni tuan-tuan, USA, Canada, United Kingdom, Germany, France, Sweden, Denmark, Italy, Greece, Japan, Singapura, kecuali Malaysia. Tak ada. Negeri-negeri ni semua dia panggil dia. Dia pergi bagi lecture tentang bidang kepakaran dia ni. Dan dia ni, tuan-tuan type saja nama dia, dekat Google keluar, tuan-tuan tengok dia ni, orang hebat. Tapi dia kata apa? Dia kata the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Ni, dia kata ni, bila dia buat kajian tentang Nabi Muhammad ni, dia buat kajian ni, dia kata,
Susah untuk dia nak terima kata Nabi Muhammad ni sampai semua nilai-nilai baik ada kat dia. Dia buat kajian, dia mendapati Nabi Muhammad ni hebat, dia kata. Sampai dia rasa macam tapi kajian dia kata Nabi Muhammad ni hebat dalam semua bidang. Tapi biar betul dia kata takkan ada orang hebat macam ni. Dia pergi ingat macam tu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad ni, dia ni the prophet. Nabi dia. The warrior. Pahlawan perang pun dia. The businessman. Ahli perniagaan juga dia. The statesman. Negarawan pun dia. The orator. Nabi Muhammad ni pemidato. Bila dia bercakap, orang semua sengap dengar. Pemidato pun dia. The reformer. Dia adalah mujaddid. Dia reform keadaan masyarakat. Daripada Arab jahiliah kepada Arab yang bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad ini the refuge of orphans. Dia pelindung anak-anak yatim. Muhammad ni the protector of slaves. Nabi Muhammad ni pelindung kepada hamba abdi. Muhammad ni emancipator of women. Dia pembebas wanita daripada diperalatkan oleh manusia. Nabi Muhammad ni judge. Dia kata dia ni hakim. Nabi Muhammad ni saint. Saint ni apa dia? Orang baik-baik lah. Wali-wali. Orang suci. Holy man. Dia kata, Muhammad ni, semua tu. Aku buat kajian, dia kata. Daripada kajian aku, dia study ni Quran, dia tengok hadis. Dia jenis orang intellectual. Dia study. Finding ataupun dapatan yang dia dapat daripada kajian dia, semua tu ada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia kata Nabi Muhammad ni bukan calang-calang orang. Nabi Muhammad ini memang orang hebat, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bulan lepas kita baca cerita orang yang Allah boleh masukkan hidayah dalam hati dia adalah orang yang dia buka hati dia kosong untuk nak dengar. Tapi orang yang Allah tak masuk hidayah dalam hati dia, orang yang daripada awal dia tutup, dia tak mau terima. Mereka ni masuk dalam golongan ni. Mereka open, mereka nak cari kebenaran. Mereka nak tahu Muhammad ni betul-betul siapa dia ni. 1400 tahun dah sampai hari ni orang sayang dia, orang respect dia, orang idolize dia, orang nak jadi macam dia. Hebat sangat Muhammad ni. Siapa Muhammad ni? Mereka study. Hasil daripada kajian dia tu, pup kata dia main. Memang dia ni, Muhammad ni great. Satu orang yang hebat, dia kata. Ni kira macam ceramah maulud lah tuan-tuan. Baca kitab juga. Tapi pasal dia masuk Rabiul Awal ni sekali kita nak abang kata, tuan-tuan, kita memilih untuk jadi orang Islam, untuk nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak salah dan tidak silap. Nak abang yang tu. Kita jadikan Nabi itu sebagai idola kita, kita jadikan Nabi itu sebagai contoh ikutan kita, macam yang Allah suruh dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada hampa semua, pada diri Nabi Muhammad itu uswah hasanah, satu contoh yang paling baik. Inilah benda dia. Kita dengar Quran yang Allah buat turun dekat Nabi, kita duk baca hadis Nabi, apa yang Nabi duk pesan dekat kita. Malam ni kita tahu Nabi Muhammad ni macam mana. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bapa kepada kedamaian. Tidak ada sebab untuk non-believers, untuk orang bukan Islam, untuk nak jaki, untuk nak sakit hati, untuk nak marah dekat Islam. Kerana Islam ikut apa yang Nabi ajar. Dia ajak kita kepada kedamaian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah yang kena ke atas batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dituduh Nabi ni dengan pelbagai-bagai tuduhan, tapi Tuhan kata apa? Fadallu fala yastati'una sabila. Maka sesatlah mereka yang duk tuduh Nabi macam-macam ni. Sesat mereka ni daripada jalan hidayah. Maka tiada kuasa mereka itu akan dapat jalan agama Islam sama sekali. Allah tak akan bagi hidayah kat mereka selagi mereka buruk sangka dan busuk perut kepada Islam.